Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراساتنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bertadabbur kepada ayat Al-Quranul Karim dalam ruangan pengajian kita, iaitu madah tafsir. Ada sedikit lagi ketinggalan daripada ayat surah Asy-Syura, iaitu kita telah dengar pada semalam hari itu ayat yang ke-47 dan 48. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan mula ayat yang ke-49 biiznillahi ta'ala. Jadi kita nak kait sedikit daripada perhubungan ayat yang ke-49 dengan 48 tu. Bagaimanakah perhubungan di antara dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah. Allah Taala royak kepada kita tentang hal Rasul dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bersungguh. Kerana bersungguh ni satu alamat kejayaan hidup. Dan jayanya manusia dengan sebab dia itu bersifat dengan sungguh.
Nabi SAW setelah daripada Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, bangkitkan dia daripada sifat kenabian, angkat jadi sifat kerasulan, sehingga dapat jadi rasul dengan pilihan kandaki daripada Rabbul Izzah Jalla Sya'nuhu wa taqaddas. Setelah daripada Allah Ta'ala ni pilihnya Nabi SAW jadinya Rasul, bahkan dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala-gala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan dia adalah ketua bagi ulul azmi semuanya. Nabi kita SAW mulia sekali-sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada perkara yang nak lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi apabila dia dilantikkan supaya kerjanya di dalam medan dakwahnya manusia kepada agama Allah Jalla Jalaluh, dia pun bersungguh dalam arti menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak cuai. Siam dan malam, susah dan senang, lapar dan kenyir, semua itu senantiasa dia duk mikir dan buatnya amanah, retah, suruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Jujurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kerja. Bagusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memikulkan amanah daripada Tuhannya. Ini sifat-sifat kemuliaan yang Allah Ta'ala itu kurniakan kepada Nabi dan meredai terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, balik kita ni sungguh sehabis sungguh, tetapi balik sepihak lagi yang hendak menerimakan ajaran daripada Allah Ta'ala melalui Rasul ini terbagi kepada dua. Sehingga orang bersungguh apabila bertemu dengan orang tak sungguh, dalam arti kata nak kerja, nak terima kebenaran, membawa kepada orang hak sungguh tadi itu terkadang patah semangat. Dengan sebab itulah Allahu Jalla Jalaluh rayak dan khabar dan berikan semangat semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, kalaulah mung sendiri ya Rasulullah buat kerja kata yang aku itu utuskan kepadamu dengan secara sepenuhnya, manusia itu tak mau nak terima juga ajaran, bukan kesalahanmu, tetapi dengan sebab manusia yang tak mau nak terima itu tertutupnya akal fikiran dan tak bukanya pandangan, sepik hati, sepik dada, sepik cara memikir, sehingga tak boleh nak beza di antara perkara yang jadi manfaat bagi diri dia dan jadi mudarat bagi diri dia, karena dia tak gunanya akal fikiran dengan cara sepatutnya. Kalau dia tak terima ajaran daripadamu ya Rasulullah, maka mung itu jangan duk berasa hati, jangan kecil hati, jangan habis semangat, kerana kerja mung adalah menyampaikan wahyu aku kepada mereka sahaja. Aku tak akan ambil salah dengan mung dengan sebab dia tu tak terima ajaran aku daripada apa yang membawakan kepada mereka. Aku tak mahu nak ambil salah mu. Mu jangan habis semangat. Mu jangan punah perasaan. Jangan terluka hati. Jangan berhenti daripada kerja. Kerana semangat ni adalah satu perkara yang penting sekali. Bagaimana orang tu nak jadi binasa, pasti kena semangat tu habis. Dengan itu, ini ajaran
Ini pengertian, ini tunjuk ke daripada Allah Jalla Jalaluhu taqaddasat asma'uh, satu pengajaran bagi umat manusia yang beriman, ikutlah medan mana dia nak duduk sekalipun, pasti dia kena ada semangat. Pasti dia kena ada kekuatan jiwa, kekuatan ruhi, supaya nak menggerakkan tubuh badan dia, anggota dia, menuju ke hadapan. Kalau tidak, nascaya nak buat gapo tak boleh. Nascaya kita nak bergerak tak boleh. Tak sampai sama sekali akan matlamat yang kita nak pergi. Allah Ta'ala menegah kata, mung bukan kerja mung. Mereka tak terima, itu bukan kerja mung. Kerja mung adalah menyampaikan wahyu kepada manusia sahaja. Yang nak terima tak saya terima, itu bukan kesalahanmu. Dengan sebab manusia kita ni, apabila didapatkan kesenangan kepada mereka daripada Allah Jalla Jalaluh, mereka itu berasa tenang hati. Mereka itu berasa baik. Mereka itu berasa kata gembira. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba mereka nak tengok kata bagaimana hakikat mereka, hakikat manusia akan keluar setelah daripada cobaan itu datang kepadanya. Maka rugilah bagi orang yang tak reti rancangan yang dibuatkan, yang dirancangkan oleh pihak yang tertentu untuk nak cobakan kita kalah dengan rancangan itu, sama sekali kita takkan jaya hidup di atas muka bumi ini, bahkan apatah lagi kita nak berjaya di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, manusia ni banyak tidak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apabila Tuhan royak dengan ini perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah faham kata semua itu milik bagi Allah, bukan milik bagi diri dia. Allah kata daripada sepeknya hati jadi berasa luah, jadi berasa lega, jadi berasa tenang, jadi berasa sedap hati dan kembali semangat semula. Dengan sebab itu ayat yang ke-49 yang lagi kita akan dengar dekat-dekat ni biiznillah, Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah, sesuai molek di antara ayat yang ke-48 maksud dan mafhum dengan awal ayat yang ke-49 daripada surah Syura. Allah kata Nabi faham dah kata semua itu milik bagi Allah. Allah Ta'ala menegahkan kata lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah jualah hak memilik sekalian yang ada di langit dan ada di bumi. Semua ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga perasaan manusia milik bagi Tuhan. Sehingga fikiran bagi manusia milik bagi Allah. Sehingga hati manusia pun milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'. Allah kata tidak ada bagi kita itu benda yang boleh kita nak memuaskan hati kita ataupun nak jadi seperti hati kita nak, kalaulah mereka itu tak hendak dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun lepas dan izin kehendak dia itu berlaku, nascaya kita tak boleh nak buat gapo. Dengan sebab itu semangat Nabi keluar semula apabila ia dengar kata lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala jualah, tak ada milik orang lain. Tak ada milik rasul tu, tak ada milik nabi tu, tak ada milik malaikat tu, tidak milik jin tu, tidak milik tok wali tu, tidak milik tok keramat ni, tak. Semua itu milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya jua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ada di bumi ni, masuk kita ni pemilik bagi Tuhan belaka. Jadi berasa lega daripada spek dada tadi itu, jadi terbuka. Orang apabila susah hati, dengarkan faham maksud di sini, so terbuka hati.
Jadi seolah kata boleh penawar. Duk sebok ke? Bolehnya oksigen, bolehnya seolah kata tali nyawa pula sekali lagi, berasa lega. Berasa terbuka. Berasa sedap, berasa rengeh. Benda hak duk berat tu habis. Apakah lillahi mulkus samawati wal ard? Allah Ta'ala khabar kata, dialah yang mengada daripada tak ada kepada ada akan segala langit dan segala bumi ni yang berlapisan dan milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah ada uruskan. Nak datangnya siang, nak datangnya malam, nak datang waktu sejuk, nak datang waktu panas, nak datang waktu biasa, nak datang hujan, nak datangnya angin, nak datangnya udara yang berbagai-bagai daripada nikmat-nikmat, dialah mutasarrif. Allah Ta'ala lah yang mengatur, yang menggawal, yang menguruskan, yang menjadikan sebagainya. Dan apa yang Allah Ta'ala khandak tetap berlaku. Dan apa yang Tuhan tak khandak nescaya tak berlaku sama sekali. Walaupun beripun segala-gala makhluk untuk nak berlaku, nyamuk seka ataupun lalak seka, azakumullah, ia takkan berlaku kalau Tuhan tidak kehendak. Dan Tuhan beri kepada mereka yang ia kehendak, dan Tuhan tegah daripada mereka yang dia kehendak. Tidak ada pemberian kalau Tuhan tak beri. Tidak ada sekatan kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri. Tuhan nak buat gapo mengikut kehendak dia. Salah kata luah kita. Apabila kita gantung kepada Tuhan, benda jadi sepik, jadi luah. Benda yang kita nak, kalau kita gantung kepada Tuhan, nasib Tuhan akan beri. Di atas apa yang kita nak, ataupun Tuhan ganti tepat kita nak, memadai dengan perkara yang sesuai bagi kita. Hari kemudian ke belakangnya, kita akan tahu kata Tuhan hak ni sebab gapo kebaikan bagi kita. Itu jiwa orang yang beriman. La tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Kerana orang yang putus asa, tak reti, tak tahu hakikat hidup, orang ni orang tak beriman. Orang tak ada iman. Orang tak ada akhirat. Orang duduk dalam kesepik. Benda yang duduk dalam kesepik ke, makna kata duduk dalam sepik. Tak ada jadi luah. Tak ada jadi berasa kata tenang hati, itu tidak. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita apabila kita sebut Allah, tahu kekuasaan Allah, Allah Ta'ala turutkan kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala sekatkan daripada kita benda-benda yang mendaratkan diri kita, kita berasa lega, berasa tenang, berasa habis serabut dalam hati. Semua manusia yang serabut, berbagai-bagai berlain ni perasaan. Ia berhajat kepada penawar daripada kitab Allah Ta'ala, penawar daripada pemberian Tuhan, penawar daripada rahmat Tuhan, penawar daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Itu maksud. Kemudian Tuhan kata, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala jadikan apa yang dia kehendak. Besar dan kuasa di atas kehendak Tuhan. Tuhan nak buat gapo apa yang dia kehendak. Maka kita calon diri kita ni nak buat lagu mana? Beri Tuhan itu turutkan kita. Pasti kita kena turut dia dulu. Baru tu baik natijah kata ia turut kita. Buat apa nak beri Tuhan turut kita? Sebab dia ni yakhluqu ma yasha. Dia buat belaka. Semua manusia ni, ia berhajat kepada belaka-belaka tadi tu. Ia tak ada mereka yang boleh nak beri belaka, malaikat Tuhan yang menjadikan segala perkara. Hak jadikan belaka tu, Tuhan hak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak lain tak ada. Nawi tak boleh, moga ia tak ada milik. Tak ada duduk dalam milik ke dia. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu dalam milik ke dia, dan dia jadikan segala-gala perkara yang dia itu kehendak. Yahabu liman yasha'u inatha. Ni tengok. Ni satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang manusia itu duk tunggu-tunggu nak. Karena tabiat manusia ni nak hidup seorang tak boleh. Yang nak berhidup dengan beradanya manusia juga duk sekelilingi dia. Terutama daripada kaum keluarga, anak pinak, anak cucu dan sebagainya. Lalu Tuhan nak royak kata, aku nak turutmu wahai manusia. Karena mung tu tak, aku tahu kata hati mung ni berhajat kepada orang yang nak menjaga, orang yang nak cakapkan supaya mung tu jadi tenang. Manusia kita yang pelik. Apabila dia duduk dekat perkara yang dia berasa tenang kan daripada makhluk Allah sejenis manusia itu juga, dia berasa tenang hati mari. Sekadar dia tengok, dia berasa tenang. Sekadar dia boleh kecek, dia berasa tenang. Sekadar dia boleh dengar suara, dia berasa tenang. Supaya orang tua ke, dia tengok anak cucu dia duk geger, duk lari pergi mari di atas rumah, dia berasa tenang hati. Dengar anak dia boleh buat kerja dengan cara molek, dengar kata boleh buat kerja dengan cara molek, berasa tenang hati. Itu sifat manusia. Apabila dengar kejayaan, berasa tenang hati dan sebagainya. Itu sifat manusia. Maka belum daripada nak sampai situ, Tuhan kata, yahabu liman yasha'u inasa. Ada di kalangan hamba Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala merazkikan kepada mereka anak perempuan saja. Yang nak bolehkan zurriyah ataupun anak ni, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang berlakunya asbab, akan tetapi tak jadi. Tak berlaku, tak diadakan, tak dijadikan, tak dikeluarkan sebagai natijah yang kita sebagai manusia itu mahu. Manusia ni hak dapat mari, terutama anak cucu tadi itu, daripada apa? Daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahab yang Tuhan beri. Yahabu liman yasha'u inas. Tuhan beri anak perempuan saja. Tak ada anak lelaki. Ada tak? Ada. Berapa orang mari pun anak perempuan saja. Maka siapa yang bela anak perempuan sampai akan jadi salihah, orang ni Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri berita gembira kata dia ni daripada ahli syurga. Belum molek. Tak ada jadi kekurangan gapo anak perempuan pun. Siapa kata di kalangan para nabi-nabi, rasul-rasul dapat anak perempuan saja, tak ada dapat anak lelaki? Katanya Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ni dapat anak perempuan saja, tak ada dapat anak lelaki. Orang kata tak ada bakar, tak ada kira situ. Nampak tak? Asalkan boleh kita ganjaran yang baik. Ganjaran yang molek. Kita nak kejayaan hak lepas daripada kita duduk di sini, tepat kekal abadi kita sana. Itu makna kata yahabu liman yasha'u inas. Inas makna kata anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Masya-Allah. Dan ada juga Allah Ta'ala memberikan kepada seorang itu anak lelaki sahaja. Anak perempuan tak ada, anak lelaki sahaja. Anak jantan belaka. Tidak ada anak perempuan. Siapa di kalangan rasul-rasul nabi-nabi hak Tuhan royak dalam Quran? Katanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia, ia kata seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ni tak dirazkikan kepada dia anak perempuan, anak lelaki saja. Tak ada anak perempuan. Masya-Allah. Ada orang macam tu? Ada orang jenis umpama tu, ada jenis umpama ni. Kedua-dua di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul. Kita tengok dalam harian kita, dalam tempat keduduk kediaman kita, tempat kampung kita, wilayah kita, kawan kita, dan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita dan sebagainya, ada dapati. Tak ada jadi kepelek. Au yuzawijuhum zukranan wa inasa. Ataupun Tuhan capur anak lelaki atik, anak perempuan atik. Masya-Allah. Berlain ni. Anak dia belakang ni perempuan, ni lelaki. Masya-Allah. Mana Tuhan memberikan mereka yang kanak di kalangan manusia dua jenis daripada
manusia. Lelaki dan perempuan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Katanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, seperti siapa di kalangan Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni? Seperti Nabi kita alaihissalam, iaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Lelaki 4, perempuan, lelaki 3, perempuan 4, iaitu 7 orang semua. Ini adalah boleh kita tengok. Dalam hidup harian kita pun boleh kita tengok. Itu makna kata yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u zukur au yuzawijuhum zukranan wa inasa. Di antara dua. Hak ni pun ada, hak ni pun ada. Kemudian Allah Taala royak lagi. Royak lagi lagu mana? Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Tuhan menjadikan mereka yang ia kehendak itu aqim. Apa makna aqim? Mana tidak ada baka bagi dia. Tak ada anak perempuan, tidak ada anak lelaki. Mana-mana lah kalau bahasa kita. Nampak tak ada anak lah bagi dia kecek mudah-mudah gitu. Ada, ada. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmat balighah apa yang Tuhan kehendak. Terkadang kita tak tahu. Semua itu duduk dalam kehendak Tuhan belaka. Usaha sehabis-habis usaha. Terkadang kaya orang ini. Tapi anak tak ada. Ada. Ini Tuhan ada rakyat setelah daripada kita usaha semua dah. Tak boleh juga. Kembali. Akan itu pahami kita, perasaan kita kata, tak ada apa dah. Tuhan kehendak nak buat kan. Apabila kita redha dan kita kata nahmadullah, kita redha dan kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, situ hak Tuhan nak tengok tu. Dengan kalimah yang kita redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang Tuhan itu pilihkan kita dan letakkan kita dengan hikmat apa yang dia tahu, situ makna kejayaan. Situ makna kata kemenangan. Kita ada pihak kata kemenangan dapat boleh-boleh semua. Tak. Bukan makna gitu. Tuhan tahu tu. Sebab apa? Adakah di kalangan Nabi-Nabi tak ada anak cucu? Ada. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya tak ada. Nabi Isa alaihissalam. Dia sebagai rasul juga Nabi Isa ni. Tak ada. Sebagaimana katanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala jadikan manusia itu tubi 4 bagai tentang ini. Ada sebagai, makna kata ada anak lelaki saja. Ada hak sebahagian manusia anak lelaki saja. Sebahagian manusia anak perempuan saja. Sebahagian manusia di antara campur dua jenis hak ni hak ni buat atik. Yang keempat tak ada. Tak ada langsung. Salah gitu. Jadi seolah kata itulah maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia takut kita itu, takut kita sebagai manusia ni duk tengok kadang kan duk berasa hatilah. Kita pun usaha sebagaimana demo usaha juga tapi tak dapat. Kita ni anak perempuan usaha tak ada anak lelaki. Hak ni pun usaha nak dapat anak perempuan, tak ada anak hak perempuan. Hak ni tak ada anak langsung dan sebagainya. Lalu Tuhan tutupkan ayat ni nak kita terasa kata ada buat mari semua itu ataupun hak kandak tadi yang tahu qadar kita dan tahu hakikat kita nak jadi sebagaimana tu, bagaimana tu saya kata innahu alimun Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala letak tadi itu orang tu jadi gitu, orang tu jadi gini ni. Innahu alimun. Allah Ta'ala itu tahu. Tahu dengan apa? Tahu dengan mereka yang mustahakkan tiap-tiap bahagia daripada bahagia tersebut. Kita ada dalam bahagia pertama sesuai dengan kita. Kita ada dalam bahagia yang kedua sesuai dengan kita. Bahagia yang ketiga sesuai dengan kita. Bahagia yang keempat sesuai dengan kita. Tak ada jadi pelik. Ini adalah benda yang jangan kita cela lagi mari. Terkadang kita orang mulut orang Melayu kita ni, kerana gitu, kerana gini. Kabar kata semua ini pemberian, pembagian daripada bahagia Tuhan bagikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna kata hendak kita
Bukan lagu tu. Faham tak? We faham katik sini. Kita kena faham. Kecek gapo dengan ilmu pengetahuan. Kita kena mengaji, belajar. We tahu kata Tuhan itu bagaimanakah dia itu kehendak daripada kita. Seterusnya, innahu alimun qadir. Tuhan waris satu lagi qadir. Kuasa. Di atas apa? Di atas apa yang dia kehendak daripada nak membagikan bahagian manusia yang berlain ni. Nak bagikan manusia yang berlain ni. Sebagaimana Tuhan nak nak menyatalah kepada manusia, kata Allah Ta'ala ni kuasa sungguh. Kuasa lagu mana? Terkadang Tuhan nak royak lagi satu hak pelik. Takut manusia kita kata kalau tidak adanya asbab dengan cara yang tertentu, Tuhan tak kuasalah buat. Tuhan nak royak kata, "Dak, aku nak buat satu perkara bukan terhenti di atas behek." Mung sungguh manusia, kalau nak buat gapo mung kena terhenti di atas bahan. Nak menanak pasti kena ada beras, kena ada air, kena ada gapo, kena ada puyuk, kena ada gapo, kena behek, kena ada behek dia baru hasil. Aku tak ada. Aku tak berhajat kepada benda-benda umpama tu. Dia kata ini makam ni supaya kejadian Nabi Isa AS. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Maryam, Tuhan kata walinaj'alahu ayatan linnas. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa AS sebagai tanda kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala bagi manusia. Lagu mana? Makna kata Tuhan nak tunjuk bagi manusia di atas kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya menjadikan akan manusia itu di atas 4 bagai. Maka Adam alaihissalam, Allah Ta'ala menjadikan dia daripada tanah. Allah Ta'ala menjadikan dia daripada tanah dengan ketiadaan sebab orang lelaki ataupun sebab orang perempuan. Tak ada. Adam alaihissalam Tuhan jadi dengan tidak bersangkut paut dengan orang lelaki pun baik, orang perempuan pun baik. Tak. Tuhan jadikan direct daripada turab, daripada tanah. Juga Hawa Tuhan jadikan dia dengan sebab Adam sebab lelaki tapi tak sebab perempuan. Ni nak royak kata gapo? Nak royak kata kuasa Tuhan atas daripada khayalan kita, pahaman kita, kekuasaan kita, atas daripada itu. Dan juga sebab sekalian daripada kejadian Tuhan itu, selain daripada Nabi Isa AS, Allah Ta'ala jadikan daripada lelaki dan perempuan. Tuhan jadikan hak lain daripada Isa AS, Tuhan jadikan daripada lelaki dan perempuan. Adapun Isa AS, Tuhan jadikan daripada perempuan dengan sebab ada perempuan tapi tak ada lelaki. Semua ni menyalahi apa sebab hak manusia nak kuasa cari ataupun sampai kepada hakikat natijah. Tak serupa. Allahu Akbar. Itulah maksud kekuasaan hak Tuhan ayat kata innahu alimun qadir. Tuhan tahu dan Tuhan kuasa. Kuasa di atas perkara hak Tuhan ayat tadi. Kata semua tadi itu duduk di bawah kekuasaan dan kehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian daripada ayat yang ke-49 dan 50. Seterusnya, nak pindah tubik daripada ayat yang ke-50, nak tengok ayat yang ke-51. Jadi, Tuhan ayatkan kepada kita kata, setelah daripada Allah Ta'ala rayakkan kejadian dia, manusia itu terbagi kepada 4 bagai. Perkara yang kita telah buat kesimpulan dan khulasah sebentar tadi, Tuhan rayak kata perhubungi di antara manusia yang Tuhan melantikkan dia sebagai rasul, sebagai nabi-nabi, ia ada perhubungi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu macam mana. Tuhan kata wa ma kana li basharin, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia ayyukallimahullah, bahawa Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, mana Tuhan cakap dengannya, iaitu dengan manusia tadi itu,
illa wahyan, malaikat kecuali dengan jalanan wahyu. Diberikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul dia, dan kepada aulia-aulia dia. Sama ada lagu mana? Au illa wahyan au min wara'i hijab, ataupun daripada sebalik dinding. Seolah kata dia dengarkan akan suara Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu, apa panggil au min wara'i hijab. Seumpama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu dia dengarkan akan suara Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tak nampak Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddas. Dia tak nampak. Dengan sebab itu, apabila kita ni dengarkan suara yang kita cinta, dengan tabiatnya manusia kita nak lihat akan perkara yang kita dengar suara dia. Akan tetapi maqam dengar dengan lihat ni tak sama. Lihat tadi itu lebih jelas daripada kita dengar. Dengan sebab itu, telinga kita dengan mata kita, ia ada perhubungan rapat. Tapi darajat berlain. Darajat lebih mata. Tengok kita, pandang kita, lihat kita, lebih daripada kita dengar. Kalau kita dengar serta kita lihat, itu setinggi-tinggi darajat. Setinggi-tinggi darajat. Musa minta kepada Allah, nak lihat Allah Subhanahu wa taala setelah daripada dia dengar. Akan tetapi hujiba anha, Allah Taala menghijabkan daripada. Sekadar inilah Musa, mu tak boleh nak tengok lagi aku. Sehingga insya-Allah pada satu hari daripada hari akhirat, mu akan boleh tengok juga aku. Tuhan tak marah, kata, tak boleh tu mu minta lagu nu wahai Musa. Tak lagu tu, tak kata lagu tu. Akan tetapi Tuhan kata tak boleh nak tengok lagi. Tuhan guna dengan lan. Lita'bid, tapi ta'bid sekadar umur dunia. Apabila mati daripada dunia, Nabi kata tak tengok seseorang kamu akan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu meninggal dunia. Mana bakit balik sekali lagi, ia akan boleh tengok, boleh lihat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata au min wara'i hijab au yursila rasulan, ataupun diutuskan kepada seseorang rasul tadi itu rasul di sini makna Jibril alaihi salam. Jibril yang bawa datangkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasul pada para malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Innahu au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Apabila Allah Ta'ala itu utuskan rasul daripada langit, iaitu Jibril alaihissalam, kepada rasul yang ada di bumi, maka Allah Ta'ala mewahyukan dengan kehendak Tuhan itu apa yang Tuhan kehendak nak mewahyukan. Ila ma yasha, apa hak Tuhan kehendak nak wahyu, Tuhan raya. Tuhan khabar melalui Jibril alaihissalam. Ini sebagaimana kita pernah dengar dan tahu dengan cara darurah, dengan cara terpaksa kita sebagai orang Islam itu tahu lagu tu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Jibril bawa datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Innahu aliyun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi keadaannya. Tinggi Allah Ta'ala, tinggi zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan tertinggi di atas segala makhluk. Tinggi pangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat bagai ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah yang duduk di atas mazhab salaf, iktibar dan i'tiqad dan faham dan tahu daripada Allah Ta'ala, dan isbatkan bagi Tuhan empat perkara tersebut tadi. Hakim, Tuhan itu maha bijaksana. Yang dia itu tahu kata ayat ni sesuai turun di sini.
Ayat ni sesuai turun masa ni. Ayat ni sesuai turun dengan orang ni. Walaupun ayat itu diletakkan kaedah oleh ulama tafsir kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah mana pengajaran atau pemahaman itu kita ambil dengan umum ayat, bukan tertentu dengan sebab turun itu sahaja, akan tetapi asbabin nuzul salah satu daripada perkara yang nak menolongkan pahaman kita kena dengan maksud. Kena dengan maksud. Memang hak ulama kita tak ibrah tadi pengajaran itu dengan umum ayat. Kenapa? Kenapa ulama kita letakkan lagu tu pahal daripada mana? Pahal daripada istiqra'it tam, mana hipungkan semua Quran tadi itu, kata Quran ini sesuai guna setiap masa, setiap zaman, setiap masa, setiap generasi, setiap tempat, ia sesuai guna belaka. Bagaimana? Terhenti di atas alim ulama yang bijak, pandai, yang duduk di atas bantasan warasatul anbiya, yang nak bawakan kita kepada ajaran Tuhan hak sebenar melalui Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu makna kata innahu aliyyun hakim wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikian itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah ruhan min amrina. Ruhan min amrina makna kata satu makan roh daripada urusan kami, makna Al-Quranul Karim. Makan roh hak sebenar iaitu Al-Quranul Karim. Siapa dia mendekati Al-Quranul Karim, sama ada baca, sama ada faham, sama ada tadabbur, hak tahap utama sekali, itu adalah makan roh bagi diri seseorang tadi. Ada roh yang berasa kenyik. Apabila roh berasa kenyik, kejahatan ataupun pahaman yang karuk ataupun perkara-perkara yang nak memunahkan hidup dia akan jadi lenyap dan jadi terbakar perkara-perkara tersebut tadi. Syaitanur rajim tak kuasa nak memperdayakan mereka-mereka yang mendekati dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Daripada ruham min amrina. Nak menghidupkan hati. Hati yang mati, nak menghidupkan dia pasti kena gunanya air daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Ma kunta, engkau tidak pernah mengetahui sebelum daripada diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak juga engkau mengetahui apakah iman itu. Jadi ulama tafsir kata engkau tak mengetahui akan pendetailan Al-Quran dan pendetailan akan syariat yang aku itu nak retahkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tahu kata di sana ada wahyu, tetapi Al-Quranul Karim yang Rasulullah dapat itu sebagai ilmu yang baru nisbah bagi Nabi kita alaihi salatu wasallam. Nak tahunya pendetailan pentafsiran iaitu tentang hukum hakam, itu berhajat kepada apa ya Allah Subhanahu wa taala mai ada ayat. Sebab tu dia kata ma kunta tadri mal kitab wal iman. Tak tahu dengan cara gapo hak Tuhan nak. Dengan cara pendetailan lah. Walaupun dengan cara kasar, dengan ijmali itu, yalah Nabi kita adalah ilmu pengetahuan di situ. Akan tetapi dengan cara detail, Tuhan rayak satu persatu di dalam Al-Quranul Karim. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerang. Quran ini adalah cahaya yang menerang. Sebab itulah jadi kewajipan bagi alim ulama kita kena mengajar, menghurai, menjelas, mencerahkan akan isi kandungan Al-Quran kepada umat masyarakat. Seolah kata nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Quran itu cahaya dah.
Maka kerja alim ulama kita pula maduk menyata pula sekali lagi untuk nak menjelaskan pula kepada umat masyarakat. Jangan kita kata Quran satu jalan, kita satu jalan. Tak, bukan lagu tu. Ulama kewajipan dia, ia tarikkan. Heratnya manusia itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Jalan di atas bantasan Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Itu hijab para ulama. Hijab ulama hak sungguh, ya lagu tu cara dia. Dia baca Quran kepada umat manusia. Orang kata hak lain pun ambil di Quran juga. Bukan dah ambil lain. Yalah. Kita tak makan nasi, nak makan kuah saja, tak makan isi langsung. Madah tafsir tu, tafsir apa? Tafsir akan ayat Quran tu, hak tu hak isi tu. Hak lain tu kuah. Ya, pedah juga. Takut lekat, tekak ke lagu mana, ya kena minum, kena makan, kena berapa. Sekali. Ide kita ide cukup. Ada lauk, ada ulai, ada kuah, ada berapa. Ide cukup. Tak ada gapo. Tak ada salah nak baca hak lain, kata hak lain pun ambil pada Quran. Kena, tak ada salah. Akan tetapi jangan membelakangikan madah tafsir ataupun isi kandungan Quran itu sapakah biar tak ada langsung. Bukan. Quran sebagai asas, isi itu sebagai asas dalam makannya kita. Bukan mana kata tak apa kita ambil berkat dua baris, dua kalimah ataupun dua baris ataupun sebaris untuk nak mengambilkan berkat. Ayo. Berkat ni mana kata kita amalkan dengan dia. Tu mana berkat. Berkat mana kita melaksanakan hukum hakim hadut dalam tu. Tu mana berkat. Bukan berkat dia letak, berkabut, tak ada dah ambil pedah daripada dia. Yalah memang itu satu rupa tetapi bukan itu maksud. Itu bukan maksud hak asal mana kita nak mengambilkan berkat dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama kita marah. Gi tak mengaji? Gi apa? Boleh gapo tak mengaji? Tak ada boleh gapo, gi ambil berkat gitu. Ulama kita murih. Ulama-ulama akhlak, ulama-ulama mana, ulama tasawuf sekalipun marah. Apa lagu tu dia kata? Berkat-berkat ni kita mengaji berhenti pada guru, bukan berkat-berkat lagi tidur dia kata. Ya marah. Ni kita tak apa lagi. Boleh gapo tak mengaji? Gi ambil berkat gitu, tak tahu apa pun dia kata gapo tak tahu. Tak bukan lagu tu. Mengaji kena sungguh. Yang duk tidur, dengar gapo dia dak kata. Daripada perkataan Allah Ta'ala, daripada perkataan Rasulullah, daripada apa ulama Rabbani kata, ambil petik, ambil pada Al-Quranul Karim itu, ambil pada Nabi SAW. Mana tu isi hak asal. Tu ya lagu tu cara-cara mengaji. Alhamdulillah jadi ummah kita ni jadi terkabar, terbuka, terbangkit dah sekarang. Alhamdulillah, itulah adalah kurniaan limpah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Kami menghidayahkan dengan Quran itu man nasya' min ibadina. Mereka yang kami kehendak daripada hamba kami. Jadi seolah kata kalau kita nak kepada hidayah Tuhan kita cari, ya jumpa. Kita calonkan diri kita seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni lepas agama berapa man? Lama. Sehingga mari jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia bawakan hak tu sampai ke terus sehingga dia mati. Hak tu hak nak. Ya kita kena usaha, kena cari, kena buat kaji. Bukan sekadar kata duduk tempat tulah. Tu bukan. Terutama kita pelajar, terutama kita orang nak kepada kebaikan, nak kepada kemuliaan dunia dan akhirat, kena sungguh, bukan buat main-main. Nampak itu tak? Bukan mana kata kita main-main, itu bukanlah maksud dia. Nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah iaitu mengajakkan manusia kepada jalanan yang betul. Jalannya siratul mustaqim, jalannya mana? Siratul mustaqim mana siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Iaitu daripada jalan ni puak-puak para nabi berjalan, puak-puak syuhada berjalan, puak-puak salihin berjalan. Tu puak-puak tu hak berjalan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada', puak-puak tu. Bukan mana puak ni dok lek ni kita dok lek lain. Betul bukan lagu tu.
Nampak tu tak? Jangan terpedaya dengan hak tu. Orang nak heret kita pergi kuat lain hak tu. Malak tu tak? Jangan kita dah ambil hadis mansukh. Kita kata hadis sahih. Tapi kan tak turun hadis. Kita turun hak ni. Hadis tu sahih sungguh tapi mansukh. Hadis tu sahih tapi am. Kenapa tak turun hadis tu? Sebab hadis ni muqayyad. Ada hadis sah lagi ya takyidkan, mengkhususkan. Hadis tu mutlak, ni muqayyadkan. Hadis tu hak am, hak ni mengkhususkan. Kita turun hak khusus tu lah. Mana kanan juga bukan kiri. Setengah-setengah daripada manusia yang tak mau nak jalan supaya Tuhan, mau nak kanak nawi jalan, ya hujah lagu tu. Itu panggil hujah muzayyafah. Hujah yang tidak ada, itu bukan hujah. Itu apa yang kata perkara-perkara yang nak putar belik saja. Sebab tu rancangan tu kita kena reti, kena tahu. Nampak tu tak? Kena tahu, kena reti. Kalau tidak, nascaya juluh sekali dengan mereka. Juluh sekali dengan mereka. Kita tak boleh bersama dengan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi mung tu ya Rasulullah, tunjukkan manusia. Ini panggil hidayah tu irsyad. Nabi tunjuk. Nabi tunjuk kepada jalan ni. Kepada jalan mana? Ila siratun mustaqim. Kepada jalan yang betul. Sirat betul ni sini tu tafsir lagu mana? Akhir ayat. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah. Iaitu jalan ni Allah. Yang apa? Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi. Klik pada ayat tadi, lillahi mulkus samawati wal ard, ayat 49. Jadi ayat 53 tadi itu nak klik hak sana. Tu nak ayat Quran ni dia bergantung gi mari, dia tak pecah belah sama sendiri. Dia tak berlawan, tak belaga sama sendiri sebab kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang ayat dia itu muhkam. Lagu mana? Ayat tafsir setengah di atas setengah. Tupai setengah di atas setengah. Jelas setengah di atas setengah. Itu mana kitabun uhkimat ayatuhu. Kamar tu fussilat pula. Menyata, mendetailkan pula sekali lagi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijak, yang maha alim, maha berilmu dan sebagainya. Itulah jalan ni. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Tak lain tak bukan semua tadi itu, ingatlah kepada Allah Ta'ala, jualah kembali segala urusan. Sebab itulah kita duduk di atas muka bumi ini, kita kena tahu kata tujuan kita hidup tu gapo. Bukan kita berpuak, berpati, berkawan sehingga kita juluh daripada jalan yang benar. Kita berilmu, kita berpangkat, kita adanya kekuasaan di tangan, tapi jangan perkara tadi itu nak menghalaukan, halaukan kita daripada jalan yang benar. Kerana semua ya tak ya pun kita nak duduk di atas benda benar pun kita klik Tuhan, nak duduk di atas benda tak benar pun kita kena klik Tuhan. Tapi orang klik sedangkan dia duduk di atas benda benar, dia dapat ganjaran suku. Orang hak klik jumpa Tuhan juga tapi tak duduk di atas bantasan yang benar, lekak kok lain daripada jalan yang Tuhan, jalan yang Rasul, maka dia akan dapat juga seksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna kata ala ilallahi tasirul umur. Semua itu akan kembali klik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak kira cara, nak hukum, nak beri balasan dan sebagainya. Itulah akhir daripada surah Asy-Syura yang kita sama-sama boleh belajar daripada awal sehingga akhir. Maka pada pagi yang mulia ini kita telah khitamkan surah ini dengan kehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah pada perjumpaan yang lagi akan datang kita akan mula surah Az-Zukhruf daripada ini tertib, iaitu tertib ayat yang tertib surah yang ke-43. Ayat yang ada semua 89 ayat. Maka insya-Allah kita akan bersama di dalam ruangan kajian tafsir kita biiznillahi ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.